Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itamta bin Harun, Guru Besar SK Kati, dan telah berkhidmat di sini selama 2 tahun. Dan di sini saya ingin mengemukakan satu program ataupun inovasi yang dipanggil inovasi Sigai. Inovasi Sigai ini merupakan hasil ilham saya sendiri berdasarkan beberapa tinjauan dan juga pemantauan sekolah-sekolah di daerah Kolkansa yang menghadapi terutamanya dalam penguasaan sipil. Jadi Sigai ini telah diterima pakai oleh beberapa buah sekolah di daerah Kolkansa dan juga telah pun dibawa pembentangan di peringkat Universiti Pendidikan Malaysia dan juga Konvensyen Pendidikan Kebangsaan. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan sejarah Sigai, bagaimana dia terjadi dan juga terbentuk. Jadi Sigai bermakna Si adalah sipil, Si bermakna sipil, sipil. Ga bermakna garis, garis. I adalah nama saya sendiri, iaitu Itamta, I-T-A-M-T-A. Sipil garis Itamta ataupun Sigai, dia ada 3 fasa. Fasa pertama, fasa 1, iaitu kita memperkenalkan mengikut lambang nombor, iaitu nombor 1, lambangnya garis melentang ataupun garis menegak satu saja. Ini makna lambang untuk 1 hinggalah ke 9. Kalau 2 sama dengan 2 garis melentang ataupun 2 garis menegak. Untuk sifar ataupun kosong ataupun zero, kita cuma buatkan garis titik-titik atau garis putus-putus ataupun dot-dot melentang dan juga menegak. Ini melambangkan nilai kosong. Sebab kita gunakan nilai kosong dot-dot ni, kita boleh bayangkan kalau kita nak melukis sebuah kotak, jadi garis yang tersembunyi ini, garis yang tersembunyi kita akan lukis dot-dot. Jadi kita ambil dari situlah kenapa garis dot-dot ni kita guna pakai untuk melambangkan sifar. Itu contoh. Kemudian dalam bahasa Arab pun dot ni maknanya kosong kosong sama dengan dot nanti dalam bahasa Arab Fasa 2 dia melibatkan 2 digit. Fasa 2 dia melibatkan 2 digit. Contohnya 10. Jadi tak perlu kita garis 10. Tak perlu kita garis 10. Kita cuma garis 1, kemudian langkau 2 langkau, 1, 2 langkau, kemudian titik-titik. Ini untuk 10 bagi garis melentang. Kemudian garis menegak untuk nilai 10 ni 1, kemudian kita langkau 2 baris, skip 2 baris, kita akan buat dot-dot. Begitulah. Jadi ini melambangkan 10. 1 kosong mana 1 kosong, dan 1 kosong. Ini untuk 1, ini untuk kosong. Kalau kita nak lukis 12, tak perlu garis sampai 12. Jadi kita buat 2, kemudian 1 melentang, dan kita skip 2 langkau, kita buat macam ni. 1, 2. Ini 1, ini 2. Kalau untuk menegak, ini 1, kemudian kita langkau 2 skip, 1, 2. Begitulah untuk 2 digit. Kita mengikut lambang digit kelas 1, kelas 2, 2 Ke 13 maknanya kelas 1 bawah 3. Ini 1, 3. Kalau fasa 3, masuk fasa 3,
Pasal 3 dia melibatkan 3 digit. Katakan 1, 5, 4. Jadi tak perlu menggaris 154, kita cuma garis 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini langkah 2 kali lah. Kemudian 4, 1, 2, 3, 4. Jadi maknanya 1, 5, 4. Begitu juga garis yang melentang. 1, 5, langkau sikit, 2 baris, 2 lah sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Ini 5 4 ni 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 5, 4. Kalau menggunakan garis lentang kita gambarkan macam ni, dan garis menegak kita gambarkan macam ni. Jadi pasal ni sebenarnya berterusan, tapi kita tumpukan 3 pasal dulu untuk keperluan murid-murid di sekolah rendah. Jadi dalam kaedah sigai iaitu dia juga menggunakan 3 pasal dulu. Pasal pertama, contohnya katakan 2 darab 3. Jadi sekiranya murid ni tak boleh hafal, ya, inilah kita gunakan sigai ni. 2 ni maknanya kita 2 ni iaitu 2 garis menegak. Yang 3 ni 1, 2, 3 letak situ. Jadi pelajar ataupun murid perlu kira titik-titik persilangan ni ataupun koordinat ni. Dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapannya 2 darab 3, 6. Jadi kalau kita lihat dia hampir sama lah dengan apa nama ni yang dipelajari di sekolah lah. Iaitu 2 darab 3 maknanya ada 2 ya. Ada dua kumpulan dan 3 ahli. Ni yang dipelajari di sekolah. 2 kumpulan ni lah. 1 kumpulan, ini 2 kumpulan. Ini konsep yang dipelajari berdasarkan pusat pengembangan kurikulum lah. Itu 2 darab 3 bermakna 2 kumpulan, ini kumpulan yang bulat ni, dan 3 ahli dalam ni. Ini ahli ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kalau kita campurkan, dia akan jadi 6. Ini konsep yang dipelajari di sekolah sekarang lah. Tapi ni makna sigai tidak lari daripada konsep yang dipelajari di sekolah. Cuma kita gambarkan menggunakan garisan. Ini pasal pertama lah. Pasal pertama melibatkan pengiraan CP 1 digit darab 1 digit. Sekarang kita ubah sikit. Katakan 3 darab 4. 3 darab 4. Jadi murid akan garis 3. Akan garis 3 lah. 3 menegak dan 4 melintang. 1, 2, 3, 4. Jadi para pelajar muridnya akan kira titik-titik persilangan atau titik-titik koordinat yang ada dalamnya, dalam bulatan ni. Murid akan kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jawapannya 3 kali 4, 12. 3 kali 4, 12. Jadi dengan cara ini murid-murid tak perlu lagi menghafal lah. Dia cuma bermain dengan garisan. Ini untuk pasal pertama. Pasal kedua, kaedah sigai pasal kedua, dia melibatkan 2 digit. Melibatkan 2 digit. Contoh, ini pasal kedua kaedahnya. Contoh katakan 2 darab 10. 2 darab 10. Jadi kita garis 2. Kemudian kita tak perlu garis 10. Kita gunakan kalau tadi pasal 2, kita cuma ikut lambang 1 dan sifar, 1 dan kosong. 1 melintang dan kosongnya kita buat dot tadilah, titik-titik putus-putus. Jadi sini ada tambahan sikit kaedahnya. Murid-murid atau pelajar akan catat di sini sa. Mana sa 10. Ya, sa dengan 10. Jadi murid-murid
ni hukum ataupun formula segai ni, apabila garis titik ataupun dot ni bertemu dengan garis biasa, jawapannya adalah kosong. Jadi untuk puluh ni kita kira lah, kita kira yang ada di sini. Yang dari sini 1, 2. 2 ni di dalam rumah puluh, maknanya 20. Kemudian kita tambah, jawapannya 20. Kita tambah 20 tambah kosong. Jadi 2 kali 10, 20. Ini untuk sipil yang melibatkan 2 digit. Sekarang saya buat besar sedikit supaya nampak jelas. Katakan 23 darab 15. 23 darab 15. Jadi sini 2 garis 2. Yang ini 3, kita langkah sikit. 1, 2, 3. Ini mana 23 lah. 23. 15 kita letak di atas ni, melintang 1. 5 kita langkah 2 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan bulatkan kawasan yang akan kita kira. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tambah di sini, kita letakkan rumahnya, rumah sar. Dia bergerak ke kiri 10, naik ke atas 100. Begitu juga sini, mula daripada sar naik ke atas dia jadi 10. Dia bertemu balik 100. Ni dia. Sar 10 100. Sar 10 100. Kemudian barulah kita kira titik-titik yang ada dalam itulah. Di sini ada 1, 2, 3. Mana sini 30. Di sini 30. Di sini sar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sar. Sar ada 15. Jadi puluh lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 maknanya 10 tambah kosong lah. 100 lah. 10 10. Yang ni 100. 1, 2. Ni maknanya 200. 200. Jadi kemudian kita campurkan semualah. 200 campur 100, 300. 300 campur 30, 330 campur 15, 345. Jawapannya 345. Jadi 23 darab 15 telah menggunakan kaedah segai. Kita akan kira macam ni lah. Dan kita murid-murid mesti ada asas tambah. Kalau tidak mereka suka sikit lah. 200 campur 100, 300 campur 30, 30 campur 15, 345. Itu untuk pasal kedua. Pasal ketiga dia sama juga kaedahnya sebagaimana pasal kedua, cuma dia melibatkan 3 digit. Contohnya pasal 3, katakan 2 darab 106. Dia melibatkan 3 digit. Sama ada 3 sini ataupun 3 sini. Maknanya dia masuk pasal ketiga lah. Jawapannya kita menggunakan kaedah segai. Kita akan buat 2, kita garis 2 menegak. Ini panjang sikit lah sebab apa dia melibatkan 100. Kemudian 106. Kita buat 1, 0, dot, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan buat rumah-rumah angka. Yang ini rumah sar, yang ini rumah puluh, yang ini rumah ratus. Sar, puluh, ratus. Jadi kita akan kira lah. Kita akan kira di sini
Iaitu kita bulatkan dulu supaya mudah mengira. Ni rumah ratus ada sini, rumah puluh sini, ni rumah sah. Kemudian kita kira titik-titik persilangan atau titik koordinat. Ni rumah ratus, satu, dua. Maknanya dua ratus. Jadi apabila titik-titik putus-putus ataupun dot-dot ni bertemu dengan garis biasa, jawapannya mesti kosong. Contohnya kalau apa-apa darab kosong, jawabnya kosong. Kata 2 darab kosong, kosong. Begitu juga dalam sifar garis pun sama juga. Kalau bertemu dengan titik ni, automatik jawabnya kosong lah. Kemudian kita kira yang ini sah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau kita tambahkan, jadi makna 212. Ya, 2 kali 106 dapat 200. Ini pasal yang ketiga. Pasal ketiga lah. Pasal ketiga ni sama juga dengan konsep kaedahnya dengan pasal pertama. Dia begitulah pasal-pasal yang berikutnya. Lagi banyak digitnya, dia akan ikutlah. Kalau contoh 4 digit, pasal 4 lah. Kalau 5 digit, pasal 5. Ini untuk sipir. Tadi saya telah memperkenalkan sigai darab. Kali ini nak perkenalkan kepada tuan-puan, iaitu sigai bahagi. Sigai bahagi, kita tahu dalam sipir, ya, bahagi adalah songsangan darab. Jadi sigai pun sama juga, ya. Jadi kita akan berjumpa juga songsangan daripada sigai darab. Pasal 1 dia melibatkan 1 digit lah. Tapi untuk bahagi ni kita tak ada peluaskan lagi, cuma dapat pasal 1 dan pasal 2 saja, ya. Jadi pasal 3, 4 ni akan dikembangkan di masa yang akan datang lah. Tapi ini sesuai untuk sekolah rendah. Jadi pasal 1, contohnya katakan 6 bahagi 2. 6 bahagi 2. Jadi kali ini kita kalau sipir sigai darab ni kita mula dari sini. Tapi bahagi kita mulakan dengan pembahagi. Pembahaginya 2. Jadi kita garis 2 dulu. 6 ni bukan digaris. 6 merupakan yang kita bahagi, ya. Pembahagi ini akan dibahagi nombornya. Kita cuma 6 ni hanya kita lukiskan dot-dot ataupun titik-titik yang kita kira tadi, titik persilangan 6. Kita mula dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam keadaan selari. Jadi jawapannya adalah garis yang akan masuk. Garis yang akan masuk 1, 2, 3. Tapi garis ini akan masuk apabila ada titik-titik yang selari. Kalau titik-titik yang tak ada berkawan ataupun tidak selari, ya, jadi tidak boleh garis masuk. Syarat garis masuk mesti ada dalam bentuk titik-titik yang selari. Ya, jawapannya kita kira garis yang masuk ni 1, 2, 3. Itulah jawapannya. Jadi 6 bahagi 2 sama dengan 3. Sekarang saya tukarkan kepada nombor ganjil pula. 7 bahagi 2. 7 bahagi 2. Jadi titiknya perlu 7 lah. Titiknya perlu 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Oleh kerana dia tak ada berkawan ataupun tak ada selari, dia hanya tunggal situ saja. Yang ini dia akan menjadi bahagi. Bahagi 1. Jadi kita akan kira yang ini 3, garis ini 3, 3 bahagi 1. Jawapannya 3 bahagi 1. Itu jawapannya, ya. Okey, sekarang kita jadi begitu jugalah sampailah ke sipir 9, pun cara pembahagiannya macam ini juga, ya. Okey, sigai bahagi pasal 2 dia melibatkan, ya, nombor yang kita bahagi ni 2 lah, 2 digit. Pembahaginya tetap 2 juga, ya. Jadi kalau kita contohnya katakan bahagi yang biasa guna 15 bahagi 2, macam yang biasa. Tapi sekarang kita gunakan kaedah sigai ni, iaitu kita akan garis yang ini, ya, bukan yang ini, kita garis ini. Jadi garis 2 dulu.
Bagi 2. Ya. Jadi 15 ni maknanya murid akan buat 15 lah titiknya. 15 ni, 15 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 titik ni 15. Dia dari bawah naik ke atas lah. Jadi kita nampak lah yang tidak berkawan ni atau yang tidak selari ni, ini adalah baki lah. Baki 1. Yang lain ni adalah, yang lain ni semua dia ada berkawan ataupun ada bentuk selari ya. Jadi inilah merupakan jawapannya lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 garis yang boleh masuk sebab dia berselari, dan 1 tidak boleh masuk sebab hanya tunggal saja. Jadi jawapannya 7 ni ya. 7 bagi 1. Kemudian kita boleh ambil juga nombor yang besar lagi. Ambil yang besar lagi, iaitu contohnya kita tekan 50 1 bahagi dengan 2. 3 ya, bagi 3 lah. 1 bagi 3. Jadi kita buat garis 3, 1, 2, 3. Jadi dia lain sikit sebab apa? Dia melibatkan nombor yang besar, iaitu contohnya 51 bahagi 3. Jadi kita akan kira nombor yang di sini dulu, iaitu rumah puluh. Supaya kita bahagi, mesti kita kira sini lah. 3 kali berapa? 5. Kita dah nampak sini. Jadi begitu segi sini. Jadi kita kira di sini. Jadi mana kita kena buat star ni, star 10. Jadi 50 ni mana kita akan buat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 50. Jadi di dalam sini dia lain sikit sebab apa? Di sini dia tak ada kawan, tapi star dia menunggu di bawah ni. Ya, jadi yang ini maknanya starnya adalah 1. Star ni 1. Star 1. Tapi ada kerana tak ada kawan, ya, dia tidak ada selari. Jadi yang dua ni kita keluarkan terus. Kita keluarkan 2, 1, kemudian keluar yang ini pula. Jadi nilai dia ni, nilainya 20 lah. Nilainya 20, ini kena buat lah. Kita keluarkan 20. 20 ni akan masuk kemari. 20. Jadi ni mana kita kena, ni nilainya 20. Ya. Jadi kita kena panjang sikit lah sebab apa? Nak masukkan 20 star masuk kemari. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kita akan masukkan usaha yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 7. Di sini ada 1. Jadi jawapannya ya yaitu 1, 7. 1, 7. Jawapannya 1, 7. Ya. Jadi kalau kita bahagikan biasa 3 ke 1, 3 lebih 2 turun 1, 3 kali 7 1. Jadi sama juga dengan cara kita pengiraan secara lazim.
dan ini kita menggunakan kaedah sigai. Jadi sigai yang sigai bahagi ini maknanya kita setakat ini kita cuba dulu ke fasa kedua, fasa ketiga dan keempatnya insya-Allah akan berkembang lagi di masa akan datang. Sigai adalah merupakan satu ilham yang datang dari saya kerana ada beberapa program yang dianjurkan oleh PPD Kuala Kangsar pada tahun 1994 hingga tahun 2000, di mana kami bersama dengan pegawai di PPD telah menjelajah daerah Kuala Kangsar. Semasa itu PPD menganjurkan program gerak gempur matematik. Jadi di sebuah sekolah bernama SK Jalong, di situlah ada seorang guru perempuan telah mencabar minda saya lah. Dia kata tidak ada cara lain untuk penghafalan sipil ini dengan cara menghafal atau menulis. Dia meminta saya untuk mencari satu idea yang lain atau kaedah yang lain. Jadi dengan ilham yang diberi oleh Allah kepada saya, maka terciptalah sigai ataupun sipil garis hitam-hitam yang menggunakan garis-garis. Jadi di situ guru di SK Jalong itu telah menerima sigai ini sebagai satu alternatif lah untuk mengatasi murid-murid yang tidak dapat menghafal sipil. Kemudian dia berkembang ke SK Manong. Suatu itu saya bertugas sebagai guru besar Manong. Di dalam PKG Manong, semasa saya membentangkan sigai ini, seorang guru telah menanya saya, adakah cara untuk sigai bagi yang melibatkan sifar. Dari situlah datangnya idea sifar tadi, iaitu saya telah membayangkan bahawa sebuah kotak apabila kita lukis, jadi garis yang tersembunyi atau garis tidak nampak itu kita jadikan untuk garisan bagi melambangkan sifar ataupun kosong ataupun zero lah. Jadi dia melibatkan garis melintang dan juga menegak bagi kiraan dalam sigai. Jadi sigai ini telah dibawa semasa saya belajar di Universiti Guguran Malaysia pada tahun 2004, di mana saya telah membentang dan membentangkan program sigai ini di hadapan kawan-kawan dan juga pensyarah. Dan di sana sigai telah mendapat penerimaan daripada kawan-kawan dan juga pelajar dan telah menjadi satu bahan kajian saya lah. Jadi kemudian dalam komisen pendidikan yang diadakan di Ellison Hotel Negeri Sembilan, saya telah terpilih sebagai salah seorang peserta untuk membentangkan kaedah ataupun inovasi sigai. Masa pembentangan itu banyak respon daripada tamu kerana ini satu pembaharuan ataupun satu inovasi baru dalam sigai. Kemudian pihak PKG ataupun Pusat Sumber Negeri Perak masa itu pernah juga menjemput saya untuk membentangkan sigai, iaitu di Hotel Seri Malaysia itu, dan nampaknya guru-guru di seluruh negeri Perak dapat menerima kaedah ataupun inovasi sigai. Dengan takdir Allah juga, pada tahun 2001 saya masuk pertandingan anugerah Gemilang Akademik anjuran Jabatan Pendidikan Perak, dan saya telah menerima hadiah sagu hati daripada Jabatan Pendidikan Perak. Kemudian setelah begitu lama tidak dikembangkan, pada tahun 2012 tahun ini, iaitu bekas murid saya lah yang bernama Ustaz Taufik Syami, yang merupakan masa itu jawatannya pegawai unit kualiti di JPN, ingin memperkembangkan sigai inilah agar dapat digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia dan juga dunia. Kemudian kami bersetuju untuk membawa sigai ini ke pertandingan inovasi di Universiti Malaysia Police, di mana di sana sigai telah mendapat satu pingat emas daripada UNIMAC dan juga penghargaan daripada Korea yang diberi nama Special Award, dan juga dapat juga satu medal daripada Main Kuala Lumpur. Kemudian
SIGAI ini juga bertanding di Universiti Pertanian Malaysia, di mana telah mendapat satu peringkat emas dan mendapat anugerah inovasi terbaik kebangsaan. Hasil dari situ, program SIGAI ini telah diberi peluang pula bertanding di peringkat antarabangsa, iaitu di Taipei, Taiwan. Jadi saya telah pergilah bersama dengan rakan-rakan daripada sekolah menengah Madaniah bersama pelajarnya ke Taipei. Di sana kami mendapat peringkat kanser. Dan insya-Allah pada 5 dan 7 November ini SIGAI akan bertanding pula di peringkat anugerah inovasi negara. Dan kita mengharapkan semoga SIGAI ini dapat membantu murid-murid, terutamanya murid-murid yang lemah dalam penguasaan sipil. Jadi itu sajalah setakat yang dapat saya bentangkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.